Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua kepada pendengar-pendengar Ibrah Studio Sharing edisi Ramadan tahun 2021. Jadi insya-Allah saya mendoakan agar kita semua sentiasa sihat dan berada di bawah lindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua tahu pada hari ini kita mula menginjakkan kaki kita di bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Maka seharusnya pada hari ini kita perlu menerapkan sikap yang perlu banyakkan bersabar dan memohon hidayah serta petunjuk dalam setiap apa yang kita lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu sentiasa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan rahmatnya dalam perkara yang kita lakukan. Jadi insya-Allah pada edisi pertama podcast Ramadan Sirah kita pada hari ini, insya-Allah saya akan menjemput seorang speaker untuk berkongsi satu kisah sirah dengan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kisah yang disampaikan ini menjadi ibrah ataupun pengajaran kepada kita semua pada bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Bro Alim kita selaku speaker sirah edisi Ramadan tahun 2021 untuk menyampaikan kisah sahabat ataupun kisah sirah yang dikaji oleh beliau. Dipersilakan Bro Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Jadi untuk sesi kali ini, saya akan ceritakan tentang seorang sahabat Nabi yang amat hebat, tokoh yang amat hebat, iaitu Abu Zar Al-Ghifari. Nama sebenar beliau ialah Jundub bin Junadah. Beliau merupakan suku daripada Bani Ghifar. Dan beliau sebelum masuk Islam, beliau merupakan seorang perompak di perkampungannya. Setiap kali ada pedagang, mesti ada jadi mangsa suku Bani Ghifar ini. Jadi itulah ceritanya. Dan setelah beberapa ketika, beliau mendengar bahawa terdapat seorang yang mengaku Nabi di kota Mekah. Munculnya seorang Nabi di kota Mekah. Jadi beliau pun mahu selidik berita ini dan pergi ke kota Mekah. Setelah pergi ke kota Mekah, beliau tidak masuk Islam semudah itu. Beliau terpaksa menunggu beberapa lama, kemudian baru dapat berjumpa dengan Nabi dan masuk ke dalam Islam. Setelah itu, beliau dinasihati oleh Nabi supaya pergi kepada perkampungannya Bani Ghifar untuk berdakwah, mengajak mereka kepada Islam. Lalu beliau pun pergi ke perkampungannya. Setelah beberapa lama, beliau mendapat hasil. Hasil daripada dakwah beliau ialah hampir keseluruhan Bani Ghifar masuk Islam, dapat hidayah dengan izin Allah. Dan selain daripada itu, beliau juga dikenali dengan kezuhudan yang tinggi. Beliau dikurniakan hati yang cekal dan sangat ikhlas terhadap Islam. Ketika perang Tabuk, Nabi perintahkan kepada setiap orang Islam supaya pergi berperang, kecuali kepada yang tidak mampu dan tidak ada kenderaan, kerana Tabuk tempat yang sangat jauh. Jadi Abu Zar ini ikutlah bersama pada awalnya, tetapi disebabkan haiwan kenderaan beliau yang lemah, haiwan dia tak mampu nak jalan lagi, beliau tertinggal jauh di belakang seorang diri. Para sahabat berasa kesian lalu nyatakan perkara ini kepada Nabi. Nabi pun berkata, jika Allah menghendaki kebaikan padanya, dia akan sampai juga. Tetapi jika sebaliknya, dia tidak akan bersama. Selepas itu, Abu Zar ini ambil keputusan. Dia turun dari haiwannya dan berjalan kaki mengejar rombongan tentera Islam. Rasulullah SAW ketika melihat kelibat Abu Zar datang berserangan dari belakang, beliau merasa terharu lalu bersabda, rahmat Allah terhadap Abu Zar. Beliau berjalan keseorangan, mati keseorangan dan dibangkitkan keseorangan. Dan dikatakan bahawa di akhir riwayat hidup Abu Zar ini, di saat kematiannya, isterinya menangis. Abu Zar bertanya kenapa dia menangis. Lalu isterinya menjawab, aku menangis bukan kerana kamu akan mati, tetapi kerana kita tidak memiliki sebarang kain untuk jadikan kain kafan kamu. Jadi Abu Zar ini berkata, baringkan aku di tengah padang pasir. Nanti akan ada orang yang lalu di sini dan mereka akan menguruskan aku. Lalu si isteri melakukan wasiat Abu Zar. Tidak lama kemudian, selepas dibawa ke tengah padang pasir, lalulah serombongan umat Islam disertai oleh Abdullah ibn Mas'ud. Ketika mereka menyadari jasad kaku itu adalah Abu Zar, beliau menangis dan mengatakan bahawa beliau benarlah sabda Rasulullah SAW. Abu Zar ini, dia berjalan sendirian, mati sendirian dan dibangkitkan sendirian. Jadi Abu Zar ini mati betul-betul dengan sabda Nabi. Dia pergi jalan sendirian, dia mati sendirian pun dia dibangkitkan sendirian.
Wallahu alam. Jadi apa yang kita boleh dapat daripada kisah Abu Zar ni, yang kita boleh ambil pelajaran dalam kehidupan seharian kita adalah Abu Zar ini dia tidak ada latar belakang yang elok pada awalnya. Tetapi setelah dia mencari kebenaran, dia masuk Islam. Tengok bagaimana dia berubah 180 darjah. Dia masuk ke dalam Islam dan semakin lama dia semakin kuat keislamannya sehingga dia menjadi seorang yang zuhud dan dia tidak suka hidup dalam kemewahan dan sebagainya. Jadi antara yang lain kita boleh ambil ialah bagaimana beliau berjaya berdakwah kepada kaumnya sendiri. Beliau tidak ada rasa malu, tidak ada rasa pentingkan diri dengan simpan Islam untuk diri beliau sendiri. Tetapi beliau pergi keluar berdakwah kepada kaumnya, mengajak mereka kepada Islam. Dan hasilnya berjayalah beliau dengan izin Allah. Kaumnya hampir seluruhnya masuk ke dalam Islam. Jadi antara poin yang paling penting yang boleh kita ambil ialah takat mana Islamnya kita hari ini, takat mana kita benar-benar melakukan Islam sebagaimana sahabat Nabi dulu, bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Takat mana kita nak sampai ke Islam, adakah diri kita ataupun kita nak sebarkan Islam. Sekarang ni mudah saja kita nak berdakwah, kita nak sebarkan kebaikan, semuanya di hujung jari, tidak susah lagi pun kita dengan gunakan media sosial, internet dan sebagainya. Jadi wallahu alam, itu saja daripada saya. Insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam sesi yang seterusnya, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Bro Alim di atas perkongsian kisah Abu Zar sebentar tadi. Jadi apa yang saya dapat simpulkan berkaitan dengan kisah Abu Zar, di mana adalah berkaitan dengan perubahan, kan, daripada seorang penyamun, daripada seorang keturunan penyamun berjaya berubah 180 darjah, 360 darjah ke arah kebaikan, dan pada akhirnya dia berjaya mendakwah seluruh ahli keluarganya. Jadi kalau dalam konteks bulan Ramadan, jadikan platform bulan Ramadan ini sebagai salah satu platform kita untuk berubah. Jangan kisahkan apa yang telah berlaku pada kita pada yang lepas, tapi kisahkan apa yang berlaku pada diri kita selepas daripada bulan Ramadan yang mendatang ini. Jadi wallahu alam, pada kali ini itu saja perkongsian podcast kami. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.